Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 23 Julai 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Daerah Kuching mencatat 4 lagi kes positif baru COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 632. Menurut kenyataan dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, terdapat 3 kes daripada saringan pengesanan kontak dalam kalangan kluster aktif. Kes pertama dikesan melalui saringan peniaga di Pasar Stutong. Kes kedua membabitkan seorang pesakit wanita yang berkaitan dengan kluster Sentosa, manakala kes ketiga pula merupakan seorang lelaki berkait rapat dengan kes indeks kluster syarikat kejuruteraan. Satu kes pula ialah seorang wanita yang menjalani saringan kendiri di klinik kesihatan kerajaan. Difahamkan kesemua kes tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Turut dimaklumkan tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 556 orang atau 87.97%. Berita seterusnya. Sarawak akan mempunyai stesen TV sendiri tidak lama lagi yang akan menjana ekonomi negeri menerusi industri kreatif. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata untuk menguruskannya Sarawak Media Group SMG yang merupakan syarikat berkaitan Kerajaan Sarawak akan mengendalikan stesen TV tersebut yang akan menyediakan perkhidmatan penyiaran sebagai saluran bebas ke udara, penerbitan dalam talian dan perkhidmatan penyediaan maklumat. God willing, in not too distant future, we will be able to provide a platform for our creative industry enthusiasts to showcase and monetize their work. Hopefully, by the end of the year, if everything goes well, TV Sarawak will start its technical trial as Sarawak has been granted a 10-year license by the Ministry of Multimedia and Communication to operate a TV station in Sarawak. That will be our first thing. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena sambutan Hari Sarawak 2020 yang diadakan di Miri pada Rabu. Justeru Ketua Menteri menyeru semua pemain industri kreatif tempatan Sarawak merebut peluang keemasan ini setelah TV Sarawak beroperasi sepenuhnya. Berita berikutnya. Kerajaan Sarawak berusaha membawa lebih banyak kemudahan kepada masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lambir dengan mengambil kira kepentingan dan keperluan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, untuk memastikan perancangan kemudahan di kawasan ini berterusan, satu local plan perlu disediakan supaya kemudahan yang dirancang dan dibina ini memberi kemudahan kepada masyarakat di sini. Saya telah minta Jabatan Tanah dan Survey, Superintendent dan Survey ada di sini, Saudara Hadi, supaya membuat local plan bagi kawasan ini. Kerana kawasan ini mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pusat mini service center dan tidak jauh daripada kawasan di mana kita berada ini akan dilaksanakan international school yang dirancang untuk dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Tamu Kampung Beraya Lambir pada Rabu. Katanya lagi, projek kemudahan awam yang dirancang ini akan mengambil masa dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, tetapi dengan adanya local plan itu akan dapat memastikan pelaksanaan projek itu mengikut perancangan-perancangan yang dipersetujui. Berita selanjutnya. Seramai 45 orang penerima dari senarai berdaftar Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri dari kawasan Subis Miri telah menerima sumbangan daripada Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib. Sumbangan yang berbentuk barang keperluan harian dan wang tunai itu telah disampaikan dalam Majlis Jalinan Kasih di Dewan Masyarakat Berkenu pada Rabu.
Majlis turut dihadiri Pengerusi Perkim Cawangan Limbang, Datin Dayang Maimunah Awang Muhammad Daud, Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Merangkap Adun Begenu, Rozi Yunus dan Adun Lambir Ripin Lamat. Beralih ke perkembangan di Meradong. Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing amat berterima kasih di atas komitmen dan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike dalam memastikan pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP siap mengikut tempoh ditetapkan. Semasa hadir ke majlis penyerahan tapak projek RTP menaik taraf prasarana bangunan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM pada Khamis, Datuk Ding berkata beliau amat memahami banyak tarikh penyiapan projek RTP terpaksa dilanjut ke tempoh 3 bulan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya kos projek RTP itu berjumlah RM200,000 dengan kerja-kerja meliputi menaik taraf bumbung dewan, lantai badminton dan bilik penghuni PBSM kerana kebanyakannya sudah usang dan bocor. Berikut pula, program ziarah UKAS dan Pemimpin Bersama Rakyat merupakan platform kerajaan untuk menyantuni masyarakat yang hidup serba kekurangan dan kurang mampu dari segi ekonomi dan mengalami masalah kesihatan. Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang semasa menghadiri program tersebut di Dewan JKKK Kampung Kubong pada Selasa berkata program ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan yang komited untuk memajukan sosioekonomi penduduk setempat khususnya di kawasan luar bandar seperti kawasan Dun Batu Danau. Pada majlis itu seramai 21 orang telah menerima bantuan program tersebut. Paulus Palu Gumbang turut menjelaskan mengenai pelaksanaan projek RTP di Dun Batu Danau telah banyak kemajuan dan perubahan yang telah sedang dan akan dilaksanakan seperti jalan raya, kemudahan Dewan Serbaguna, jalan-jalan pertanian, fasiliti elektrik dan air untuk kemudahan penduduk di bandar dan luar bandar. Turut diluluskan geran JKKK sebanyak RM10,000 kepada kampung dan rumah panjang yang lebih daripada 20 buah pintu dan RM7,000 bagi yang kurang daripada 20 buah rumah, manakala RM3,000 bagi setiap gerempung induk. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.